RM130 juta dana tambahan untuk usahawan. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Muhan Cinasami. Peruntukan tambahan RM100 juta bagi pembiayaan skim pembiayaan informal dan mikro SPIM untuk tabung ekonomi kumpulan usahawan niaga tekun. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga mengumumkan tambahan RM30 juta lagi bagi program peningkatan enterprise Bumiputera BEEP di bawah Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia SME Corp. Okey, saya dimaklumkan bahawa SPIM di bawah tekun yang diperuntukkan oleh kerajaan sebanyak RM200 juta telah habis. Ini merupakan pinjaman yang popular untuk pembiayaan bagi perniagaan informal dan mikro. Sangat popular ya. Untuk itu, untuk kepentingan para usahawan kecil, maka saya meluluskan RM100 juta lagi. Beliau berkata demikian dalam ucapan di Majlis Anugerah Kecemerlangan Usahawan tahun 2022. Turut hadir Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Omar. SPIM ialah skim bagi membantu usahawan informal dan mikro untuk memulih dan memulakan semula perniagaan yang terjejas akibat COVID-19 dan bencana banjir disalurkan melalui tekun nasional. Manakala BEP pula adalah satu program khusus bagi untuk mewujudkan dan membangunkan perusahaan kecil dan sederhana PKS Bumiputera yang berdaya saing dan dinamik. Bantuan Keluarga Malaysia BKM Fasa 2 diagihkan secara berperingkat bermula hari ini. Bantuan tunai langsung itu melibatkan dana RM1.74 bilion dengan memanfaatkan 8.6 juta penerima. Penerima merangkumi 4 juta isi rumah, 1.2 juta warga emas bujang atau tiada pasangan dan 3.4 juta individu bujang. Penerima boleh membuat semakan status pembayaran melalui portal BKM. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan BKM merupakan bantuan tunai langsung tertinggi dalam sejarah. Ini melibatkan peningkatan bantuan sebanyak 120% sejak kaedah bantuan itu mula diperkenalkan. BKM Fasa 2 juga ditambah baik dengan bantuan tunai tambahan bernilai RM630 juta. Had kelayakan juga turut diperluaskan kepada mereka berpendapatan bulanan RM5,000 dan ke bawah. Unjuran subsidi sehingga hampir RM80 bilion dibuat bagi menstabilkan harga barang dan mengelak kadar inflasi melonjak sehingga 11.4%. Jumlah subsidi terbesar dalam sejarah itu bakal mempengaruhi kedudukan kewangan negara, namun kebajikan rakyat kekal menjadi keutamaan. Masyarakat tidak perlu bimbang kerana langkah penjimatan sesuai dilaksana bagi memastikan kedudukan kewangan kekal kukuh. Ini termasuk mempertimbang penangguhan pelaksanaan projek mega. Setakat ini kita perlu lihatlah kalau kita tengok keadaan macam mana ya. Jadi itu antara langkah-langkah yang boleh diambil ya. Kita bukan kata kita buat keputusan ya. Ya, maka ya, untuk memastikan kedudukan kewangan kita kekal teguh, maka antara langkah-langkah yang boleh dikaji, betul lah, antara langkah-langkah yang boleh dikaji kerajaan ialah untuk mengadakan penyebatan dalam belanja mengurus dan belanja bangunan. Beliau berkata demikian selepas melancarkan statistik data warehouse Stats DW 2.0 di Putrajaya. Stats DW 2.0 adalah sistem pengurusan gudang data yang berperanan sebagai pusat simpanan data ekonomi dan sosial daripada pelbagai banci dan kaji selidik dilaksana Jabatan Perangkaan.
Umpamanya adalah jualan sektor pembuatan. Kementerian Sumber Manusia bersedia memperkasa 32 institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET di bawahnya termasuk Institut Latihan Perindustrian ILP. Keperluan itu bagi memastikan dapat diguna pakai sepenuhnya dalam melahirkan lebih ramai pekerja berkemahiran. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim menjelaskan tiada keperluan untuk menambah institusi pengajian di bawah Jabatan Tenaga Manusia JTK ketika ini kerana jumlah yang sedia ada dilihat mampu menampung permintaan. Sekarang kita akan penuhkan dulu, kita akan pastikan ILP yang ada di bawah Kementerian Sumber Manusia dan kita ada lagi institusi TVET yang di bawah 11 kementerian yang lain lagi. Jadi kita nak kena pastikan semua institusi TVET ini kita guna tenaga penuh di dalam sistem pembelajaran dan pendidikan TVET ini dulu. Beliau turut menambah, tenaga kerja mahir akan menjadi aset penting yang dapat menyumbang kepada peningkatan produktiviti, inovasi dan pertumbuhan ekonomi negara. Baik, sarjana tempatan disaran terus aktif mempromosikan khazanah kehebatan alam Melayu ke pentas dunia. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Saifuddin Abdullah mengakui kekayaan alam Melayu kini dijadikan aktiviti dasar luar yang diberikan tumpuan Wisma Putra. Beliau mahu agar golongan ilmuwan dapat memperkenalkan negara kepada dunia dengan menghasilkan kajian berdasarkan gambaran dan bukti tepat mengenai Malaysia. Penglibatan sediakawan tempatan boleh membantu usaha diplomasi budaya menjadi lebih holistik dalam mempromosikan negara ini. Datuk Seri Saifuddin berkata demikian ketika merasmikan persidangan Pusat Jaringan Global Pengajian Malaysia Anjuran Institut Kajian Etnik UKM. Malim Gunung Perhutanan MGP bakal menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa bagi membendung sebarang kegiatan pencerobohan hutan selain menjadi panduan kepada pendaki gunung. Menyatakan komitmen itu jelas Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, MGP antara lain dapat membantu Jabatan Perhutanan dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perilitan dari segi perkosaan, pencerobohan hutan, pemburuan haram dan kepupusan haiwan. Jadi dalam KEXA dan juga dalam sektor perhutanan, kita nak jadikan Malim Gunung ini macam satu squad, mungkin satu brigade Malim Gunung Perhutanan ini. Jadi ini untuk memperkasakan lagi kegiatan inilah. Jadi itulah yang saya sebut dan insya-Allah kita akan laksanakan di peringkat kementerian dan juga jabatan kita. Beliau pada masa sama turut memberitahu kementerian bersetuju untuk pemberian insentif one-off sebanyak RM600 kepada 590 MGP seluruh negara yang telah menjalani kursus selama 60 jam pada tahun ini. MGP merupakan konsep yang diperkenalkan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta diterajui Jabatan Perhutanan yang antara lain bagi memastikan pengurusan aktiviti pendakian lebih teratur dan selamat. Umat Islam diingatkan lebih berhati-hati dengan penawaran iklan perkhidmatan badal haji dengan harga yang tidak masuk akal. Justru orang ramai diminta melaporkan iklan yang meragukan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk diambil tindakan. Kafeteria beroperasi di Maktab Penginapan Abraj Al-Janariah dan Land Premium. Pelbagai kuih muih, makanan berat, minuman dan barangan asas pembangkit selera ditawarkan. Kali ini kita ada membawa produk-produk terutamanya produk-produk daripada Malaysia untuk membantu usahawan-usahawan daripada Malaysia untuk mengembangkan produk-produk mereka di Tanah Suci ini. Selain itu, kafeteria ini juga kita sediakan makanan-makanan yang berasaskan daripada Malaysia. Contohnya nasi lemak, mi goreng, mihun, dan selain itu kita juga ada menyediakan air juga daripada Malaysia, contohnya teh tarik dan sebagainya. Kafeteria dibuka setiap hari bermula awal pagi sehingga 11 malam. Kita pun tahu kan barang mahal.
Tak apa, okey dah. Tak apalah, boleh je. Alhamdulillah lah ada ni. Alhamdulillah ada, senang. Kita pun senang. Turun tak payah pergi jauh-jauh kan. Cari kat sini ada, okey. Kat sini dia ada jual kicap. Anak saya tak boleh makan tanpa kicap. So bila ada kicap ni alhamdulillah. Mereka boleh makan dengan berselera. Syukurlah kita tak perlu keluar lagi. Balik sembahyang subuh kita dah ada kafe sini terus boleh sarapan. Memenuhilah selera rakyat Malaysia lah sebab kita dah biasa makan makanan dekat sana. Kalau rindu pun senang, kat sini boleh pilih lah. Macam-macam ada. Umat Islam diingatkan lebih berhati-hati dengan penawaran iklan perkhidmatan badal haji dengan harga yang tidak masuk akal. Justru ramai diminta melaporkan iklan yang meragukan kepada Kementerian Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP untuk diambil tindakan. Sebenarnya apabila kita nak pergi buat haji sebenarnya, termasuk lagi badal haji ni, kita dah pergi haji boleh buat badal haji. Kan? Dia kena bayar kos sebenarnya. Sebab tu dikeluarkan juga oleh Persatuan Penuntut-Penuntut di Madinah. Kurang-kurangnya 12,000. 12,000 kan badal haji. Macam kita pergi haji lah sebenarnya. Haji satu je apabila harga yang agak rendah ingat tu kita kena tengok. Yang keduanya kalau kita ada perkara-perkara yang meragukan, benda tu boleh direport kepada Kementerian Bagi Awak Pengguna lah. Terutamanya boleh kalau perkara-perkara yang kita anggap ni satu penyalahgunaan dan menginayah kepada pengguna, maka kita boleh report kepada mereka. Beliau ditemui pada Perhimpunan Bulanan Agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama di Putrajaya. Pada majlis tersebut, beliau turut menyaksikan majlis penyerahan sijil akreditasi MSISO IEC 1705-2017 daripada Jabatan Standard Malaysia kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM atas kejayaan Pusat Analisis Halal Malaysia MyHAC. Dia memberi pengiktirafan dari sudut penganalisaan lah. Maksudnya kalau sebuah makmal tanpa akreditasi ni dia tak valid buat testing ataupun mengeluarkan apa-apa keputusan analisis dia. Jadi dengan penerimaan pengiktirafan akreditasi ni ini memberi satu kita kata pengiktirafan antarabangsa dan untuk kita bergerak dengan lebih jauh lagi lah. Dan kita akan extend lagi skop-skop yang akan kita mohon nanti untuk dapat akreditasi itu. Dalam majlis sama, Datuk Idris turut merasmikan laman web baru bagi Jabatan Pendawaan Syariah Wilayah Persekutuan Japan SWP iaitu www.japanswp.gov.my dan juga memperkenalkan jubah baru yang akan diguna pakai oleh pihak pendakwa syari'i di mahkamah. Baik, bertemu kembali. Kelantan menyambut baik serta menyokong usaha mewujudkan institusi perubatan berkonsepkan patuh syariah di negeri itu. Setakat ini 100 klinik, hospital dan farmasi patuh syariah berjaya dikumpul di bawah anjuran pihak bidai di seluruh negara. Kerjasama pihak bidai bersama klinik, hospital dan farmasi di seluruh Malaysia itu bertujuan untuk memperkenalkan dan memperluaskan amalan berlandaskan syariah dan sunnah di kalangan perawat, kaki tangan, penjaga klinik, farmasi dan hospital di seluruh Malaysia. Antara objektif pelaksanaan program ini adalah bagi menjadi perintis kepada institusi perubatan yang mematuhi patuh syariah, memberi panduan dan membimbing pesakit, perawat dan kaki tangan mengikuti etika yang mematuhi syariah.
dalam kita berkerajaan, kita berniaga. Jadi hospital, klinik pun kita menyokong usaha-usaha ke arah pematuhan syariah. Sebab kita lebih-lebih lagi orang pergi ke hospital ni orang sakit. Orang sakit ni mana orang ada penyakit, di samping mereka berubat, mereka juga kena mendekatkan diri dengan Allah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Perasmian Klinik, Hospital dan Farmasi Patuh Syariah di Kota Baru. Adik sama pengasas bidai Tuan Amar Mirza Abdul Kadir Jalani. Bagi memastikan penghuni penjara membentuk jati diri dalam menjalani norma baru selepas dibebaskan, satu program bicara keinsafan di sebalik tembok Jabatan Penjara Malaysia diadakan bersama Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia yang melibatkan seramai 247 banduan. Ia satu usaha bagi membentuk insan produktif melalui pemulihan efektif, persekitaran kondusif dan integrasi strategik. Pengarah Penjara Negeri Pulau Pinang PKK Zulkifli Abdul Manah berkata usaha untuk mencari peluang pekerjaan kepada orang diparo ODP, orang bebas berlesen OBB, orang diselia ODS dan bekas penghuni merupakan langkah strategi dan menjadi fokus jabatan untuk mengatasi kesalahan berulang kali. Beliau optimis usaha ini juga mampu mengatasi masalah sosial serta kekurangan tenaga kerja di negara ini. Lebih 35 buah syarikat telah bekerjasama antara majikan dengan jabatan melalui program Corporate Smart Internship CSI untuk membantu penghuni penjara mendapat pekerjaan. Hasrat kita, semua penghuni yang dibebaskan mendapat tempatlah dalam masyarakat di mana istilah restorative justice itu penting. Sama-sama membantu penghuni meneruskan kehidupan di luar sana. Seramai 45 orang banduan sedang mengikuti program sistem latihan dual nasional SLDN selama 6 bulan. Angkatan Tentera Malaysia ATM memperketatkan kawalan di sempadan negara dalam usaha mengekang pencerobohan pendatang asing tanpa izin dan aktiviti penyeludupan. Selaras pembukaan semula sempadan negara, langkah itu dilakukan termasuk di laluan haram yang digunakan penyeludup dan penjenayah. Jadi setakat ini Alhamdulillah sempadan kita terkawal dan kita sentiasa siap-siaga lah sebilang masa memberikan negeri Perlis, Kedah, Perak, Kelantan. Mana 4-4. Jadi untuk Kelantan di bawah 8 brigade, insya-Allah kita ada 2 mana kita masih lagi dalam benteng iaitu Wawasan dan juga Bupati yang berterusan setakat ini dan Alhamdulillah banyak kejayaan-kejayaan yang kita dah capai lah. Beliau menyatakannya pada Majlis Penyampaian Sijil Perbadanan Hal Ehwal bekas anggota tentera perhebat. Satu sindiket penipuan belian barangan secara dalam talian di Pulau Pinang berjaya ditumpaskan. Serbuan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Pulau Pinang dan Timur Laut terhadap sebuah premis di Batu Feringgi pada 25 Jun itu membawa kepada penahanan 17 lelaki dan 6 wanita warga Taiwan. Kesemua suspek dikatakan tertarik dengan tawaran pekerjaan bergaji lumayan melibatkan pengiklanan barangan berjenama dalam talian. Dalam konteks ini, apa yang kita kesan semasa serbuan, banyak bahan bukti telah dapat dipadamkan oleh sindiket kerana kita mempunyai kesukaran untuk memasuki premis yang mana memaksudkan kita terpaksa memecah pintu untuk masuk dan tempoh masa itu menyebabkan mereka berkesempatan untuk memadamkan bukti-bukti di dalam peranti-peranti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di depan ini. Siasatan mendapati tiada akaun bank tempatan terlibat dalam urusan transaksi berkenaan. Turut dirampas 48 telefon bimbit, 14 unit komputer riba pelbagai jenama, 8 unit Apple iPad, 6 walkie-talkie dan pelbagai barangan lain.
Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Orang ramai diminta membuat semakan di laman sesawang atau nombor tertera sekiranya terdapat sebarang keraguan berkaitan. Hakim Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur Azura Alwi kecewa dan menegur tindakan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng kerana membuat kenyataan media berhubung kes rasuah yang dihadapinya. Kenyataan bersifat subjudis tidak sepatutnya berlaku kerana semua pihak termasuk pasukan pembelaan tertuduh mempunyai pengetahuan penuh, matang dan bukan kali pertama menghadapi prosiding di mahkamah. Sebelum perbicaraan bermula, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syahrudin Wan Ladin merujuk kepada mahkamah satu laporan polis yang dibuat berhubung kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Lim Guan Eng yang mendakwa beliau tidak bersalah kerana tiada jejak wang dibuktikan berkaitan pertuduhan itu. Sementara itu, Peguam Gobind Singh Dio yang mewakili Guan Eng mengesahkan perkara itu dan memohon maaf kepada pihak pendakwaan dan Mahkamah Susulan Tindakan Anak Guamnya mengeluarkan kenyataan kepada pihak media pada Jumaat lepas. Pada prosiding hari ini, Mahkamah menyambung prosiding untuk mendengar keterangan saksi pendakwaan ke-28 Azli Adam yang merupakan bekas Naib Presiden Kanan, Kewangan dan Perkhidmatan Korporat Konsortium Zenit Beijing Urban Construction Group Sdn Bhd. Azli memberitahu mahkamah bahawa pembayaran kepada Lim Guan Eng dibuat menggunakan modus operandi pemalsuan dokumen membabitkan dua syarikat yang tidak aktif. Menurutnya, pembayaran itu dibuat menggunakan invoice dan voucher bayaran atas nama syarikat Sinar Bina Consultancy Services dan Bintang Ria Engineering antara tahun 2012 sehingga 2017. Perbicaraan di hadapan Hakim Azura Alwi bersambung esok. Baik, Johor menerima pelaburan asing bernilai 500 juta ringgit daripada syarikat berpangkalan di Taiwan bagi mendirikan fasiliti pembuatan papan litar di Senai, Johor Bahru. Ianya akan mewujudkan kira-kira 1,600 peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Esko Pelaburan Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Lee Ting Han memberitahu projek melibatkan pelaburan berjumlah 300 juta ringgit bagi fasiliti pembuatan dan 200 juta ringgit lagi menyediakan kemudahan pembuatan rak pelayan. Pelaburan syarikat Wiyin Corporation Taiwan sememangnya penting sebagai hub serantau Asia Pasifik yang akan meletakkan Johor dalam peta global sebagai pangkalan pembuatan infrastruktur berkaitan pusat data atau data center. Selain meningkatkan daya saing negeri, ianya juga dapat memupuk bakat tempatan ke arah penciptaan ekosistem kapasiti serantau untuk manfaat semua pihak dalam jangka masa panjang. Operasi mencari seorang pelajar sekolah yang lemas di perairan Bagan Ajam, Butterworth akan diteruskan esok. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Mikhail Mukmin Abdullah 11 tahun dipercayai mandi di kawasan itu bersama 3 lagi rakannya sebelum lemas. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Butterworth, Pegawai Kanan Bomba 2 Muhammad Faiswan Cik Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.45 petang. Sejurus itu, pihak bomba, polis dan anggota Pertahanan Awam APM bergegas ke kawasan tersebut dan memulakan operasi mencari di jeti Pantai Bersih Butterworth. Untuk makluman, semasa kejadian terdapat satu orang mangsa yang lemas dan di kawasan berkenaan terdapat satu orang pemancing di kawasan berkenaan dan turun untuk menyelamatkan mangsa di lokasi kejadian, dan pemancing berkenaan juga turut lemas semasa membuat kerja-kerja penyelamatan dan diselamatkan oleh orang awam yang lain. Operasi mencari dan menyelamat dihentikan atas faktor cuaca kira-kira jam 7.30 malam dan akan disambung esok. Baik, kita ke perkembangan sukan. Susulan kemalangan yang menimpa pemain skuash kebangsaan S. Siva Sangkari, Presiden Persatuan Skuash Malaysia SRAM, Montero Gerard Clare menegaskan sebarang keputusan bagi menggantikan tempat pemain tersebut akan diserahkan kepada barisan kejurulatihan.
definitely. As far as squash is concerned, I'm now hoping Rachel will step up to the plate, and Rachel and I find the doubles, as well as in the mixed doubles, we have Rachel and Yao, I think. Now that Sangari is not there, so we hope they will be able to deliver something. And also the player that will replace Sangari, we haven't announced. We don't know yet. The squash coaches are having a meeting now and deciding who shall step up. But it's a good opportunity for her to then go and get the experience of playing the Commonwealth Games. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat Siva Sangkari di Hospital Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, Timbalan Pengarah Hospital Putrajaya Dr. Khairul Anwar mengesahkan bahawa Siva Sangkari mengalami kecederaan luka di muka dan kecederaan tulang belakang. Beliau turut memaklumkan terlalu awal untuk melakukan pembedahan tambahan dan ketika ini pemain itu dijangka memerlukan tempoh pemulihan selama 3 bulan terhadap pemain itu. But I would say that he is stable under our observation. We have a team of specialists from multidisciplines attending her at the moment. So again, I urge everyone to doakan dan kita harapkan beliau akan sembuh dengan cepatlah. Pemenang pingat Sukan C 2021 terus dihargai. Terbaru Universiti Teknologi MARA UiTM memberikan sebanyak RM1,000 kepada atlet mereka yang memperolehi pingat pada Tamasya Sukan C Hanoi. Menurut Naib Chancelornya, Profesor Dato' Dr. Roziah Muhammad Janur, inisiatif itu bertujuan bagi merangsang atlet mereka agar berusaha lebih gigih meraih kecemerlangan pada Tamasya antarabangsa. Sukan ini merupakan satu platform yang patut digunakan oleh seluruh negara lah, bukan saja sekolah ataupun universiti, tapi seluruh negara patut melihat sukan ini sebagai satu platform yang boleh menanamkan semangat kekitaan, semangat sayangkan negara, semangat di samping sihat lah untuk membina satu negara yang maju pada masa depan. Jelas beliau ketika ini UiTM juga sedang merancang inisiatif lain bagi atlet mereka yang berjaya membawa pulang pingat emas dalam Sukan Commonwealth nanti. Ketika ini, 4 atlet UiTM berada dalam senarai kontingen Malaysia dalam Sukan Commonwealth 2022. Tidak pasti, kami berikan kepastian. Kepantasan, kesungguhan dan kreativiti terus unggul sebagai saluran maklumat berwibawa. Berita diyakini dan dipercayai. Kesetiaan anda bukti kredibiliti kami. Terima kasih, keluarga Malaysia. Selamat menyambut ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun saluran Berita RTM. Semoga terus semangat langkah melaksanakan proses pendidikan. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.